Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Irwan. Para pendengar yang saya muliakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sudah masuk ke minggu yang keempat, ya, betul. Membincangkan risalah karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang bertajuk Khulasatul Kalam fi Tarjihi Dinil Islam. Seperti yang para pendengar sedia maklum, risalah ini ditulis dalam bahasa Arab lah. Dan saya pun sengaja membacakan petikan-petikan daripada kitab ini dalam bahasa Arab dengan tujuan untuk memberikan semangat khusus kepada para pelajar kita yang berada di sekolah-sekolah agama, yang berada di institusi pengajian tinggi, yang mempelajari bahasa Arab, atau di mana-mana tempat sahaja di mana mereka mempelajari bahasa Arab, agar meningkatkan usaha, meneruskan usaha dengan penuh ketekunan untuk mempelajari bahasa yang sangat penting ini. Kepada yang belum berpeluang untuk mempelajari bahasa Arab, ambillah peluang, kerana banyak perkara yang kita terlepas, banyak perkara yang kita rugi dengan sebab kita tidak mengetahui bahasa Arab, khususnya perkara-perkara yang sangat penting, yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan Al-Quran, Sunnah, dan juga khazanah yang ditinggalkan oleh para ilmuwan kita yang lalu. Jadi bila saya membaca petikan-petikan daripada risalah ini dalam bahasa Arab, walaupun boleh untuk kita terus saja memberikan maksudnya, tetapi saya fikir baik juga untuk kita mendengar bagaimana ibarat dalam bahasa Arab itu diberikan. Mudah-mudahan kepada para pelajar yang sedang mempelajari bahasa Arab, mereka turut bersemangat dan mendapat manfaat daripada perbincangan ini. Dalam perbincangan yang lepas, Syekh Yusuf An-Nabhani menunjukkan kepada kita sikap yang ditunjukkan oleh orang-orang yang sebenarnya lupa ataupun lalai. Apabila mereka itu tidak mengambil pusing, tidak mengambil kisah terhadap persoalan yang paling besar dalam kehidupan kita, yakni persoalan nasib akhir. Bagi beliau, sesiapa sahaja yang berakal pasti tidak akan memandang enteng perkara ini. Petanda bahawa seorang itu berakal adalah dia memberikan tumpuan, fikiran yang khusus tentang perkara ini apabila bila dibawa kepada persoalan itu. Maknanya kalau seseorang itu masih lagi khayal dengan kehidupan dunia yang sementara, sedangkan kebahagiaan dia yang sebenar adalah terletak pada kehidupan di akhirat kelak, bagaimana mungkin seorang yang berakal menukarkan kehidupan yang sementara ini dengan kehidupan yang kekal abadi. Tujuan perbincangan itu adalah untuk mengejutkan daripada tidur kepada sesiapa yang masih lagi tidur, supaya sedar ini adalah suatu perbincangan yang sangat penting. Ini adalah suatu perbincangan yang sangat penting yang tidak ada sesiapa pun patut memandang ringan terhadap kepentingannya. Jadi hari ini, pada malam ini kita nak sambung lah
apa yang akan berlaku apabila seorang itu telah sedar. Kata An-Nabhani, fa in qulta, kalau sekiranya engkau berkata, kalau sekiranya engkau bertanya, kaifa asna'u, apa aku nak buat? Ni dah sedar lah ni. Setelah ungkit-ungkitkan keadaan dirinya itu, engkau ni berakal ke tidak berakal, engkau ni fikir atau tidak tentang nasib kesudahan engkau, barulah kawan kita itu sedar. Penting rupanya masalah ini, penting rupanya persoalan ini. Lalu dia bertanya, kaifa asna'u, apa patut aku buat? Hatta a'rifa ad-din al-haqqa wa attabi'ahu. Apa yang patut aku buat sehingga aku boleh kenal yang mana satu agama yang sebenar, sehingga aku boleh mengikut agama itu. Fa inna nafsi ta'ba illa mahabbata ma nasya'at alaihi. Kerana diri aku, kerana nafsu aku, kerana tidak suka, melainkan kepada sesuatu yang dia dah biasa. Ni balik kepada persoalan yang kita dah bincang sebelum ni lah, tentang tabiat manusia yang mencintai kebiasaan-kebiasaannya. Jadi nafsu aku ni, kata dia, hanya menyukai sesuatu yang dia dah biasa. Wa tarjihahu ala ghairihi wal maila ilaihi, dan mengutamakannya, mengutamakan kebiasaan-kebiasaan itu berbanding dengan yang lain dan cenderung kepadanya. Jadi apa aku nak buat? Memang ini tabiat aku, memang ini kecenderungan nafsu aku sebagai manusia biasa. Jadi nak buat macam mana? Qultu, kata aku, kata An-Nabhani, kalau sekiranya ini persoalan, kita kena ingat An-Nabhani mengajarkan kita dialog. Kita hari ini bercakap tentang dialog antara agama, dialog antara agama, nak berdialog dengan orang yang berlainan agama macam mana. Jadi inilah yang cuba diajarkan oleh An-Nabhani, macam mana kaedah yang betul dalam berdialog. Jadi pertama, dialog itu, kata An-Nabhani, kita bawa dia kepada perkara yang paling asasi. Perkara yang paling asasi, siapa-siapa sekalipun nakkan perkara itu. Apa dia perkara itu? Perkara itu adalah perkara kebahagiaan. Sesiapa pun dia buat apa-apa sekalipun, dia nakkan kebahagiaan. Dan dalam soal kebahagiaan ini, kebahagiaan yang kekal abadi itulah lebih utama daripada kebahagiaan yang sementara. Dan kita semua tahu kehidupan dunia ni, sebarang bentuk kebahagiaan dunia ini adalah sifatnya sementara. Jadi apakah dia yang boleh garanti, yang boleh memberi jaminan terhadap kebahagiaan yang kekal abadi? Itu dia bawa ke situ. Kalau engkau orang berakal, mesti engkau nakkan kebahagiaan yang kekal abadi, bukan kebahagiaan sementara. Apatah lagi nak tukarkan kebahagiaan yang kekal abadi itu dengan kebahagiaan yang sementara. Orang yang berakal tak akan berbuat demikian. Bila dia dah sebut begitu itu, barulah pihak yang satu lagi ini terkejut. Terkejut. Maka dia mengeluarkan pertanyaan yang kita sebutkan tadi. Jadi nak buat macam mana? Macam mana nak tahu? Boleh tak kita tahu? Banyak agama. Agama tu kata dialah yang betul. Agama ni kata dialah yang betul. Semua agama kata agama dia betul. Jadi macam mana kita nak tahu agama mana yang betul? Ataupun mungkin semua agama ini bohong. Itu persoalan yang dibangkitkan oleh orang yang baru dikejutkan daripada tidur tadi. Orang yang baru dikejutkan daripada khayalan yang lama. Orang yang baru dikejutkan daripada godaan hawa nafsu yang tak habis-habis. Qultu, jawab An-Nabhani, ada jawapan. Ada jawapan kepada pertanyaan yang seumpama itu.
yalzamuka awwalan. Wajib bagi diri kamu. Mula-mula sekali. An ta'lama anna ma'na ad-din al-inqiyad. Wajib ataupun lazim, patut bagi engkau mengetahui pertama sekali bahawasanya makna agama itu apa? Makna agama itu adalah kepatuhan. Agama maknanya patuh, tunduk. Kepatuhan yang bagaimana? Wa huwa inqiyadul abdi, iaitu kepatuhan seorang hamba ila ma syara'ahu Rabb, terhadap perkara yang diperintahkan oleh Tuhan. Ala al-sinati rusulihi, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Kita nak tahu macam mana perintah Tuhan, takkan kita nak tunggu Tuhan datang sendiri. Jadi Allah Ta'ala ni, Tuhan ini dia mengutuskan Rasul. Melalui para Rasul itulah kita mengetahui perintah dia, suruhan dan juga larangannya. Min muamalatin nas li khaliqihim, daripada bagaimana nak bermuamalat, berhubung, hidup dengan sesama manusia. Li khaliq daripada muamalat, min muamalatin nas li khaliqihim, daripada bagaimana manusia itu bermuamalah, berurusan dengan pencipta mereka, hubungan dengan Tuhan, bil ibadah, dalam bentuk ibadah, wa muamalatihim lil makhluqin bima fihi al maslahah, dan bagaimana muamalah mereka sesama makhluk, berdasarkan maslahah ataupun kepentingan bersama. Jadi bila kita sebut agama, kita sebenarnya menyentuh dua perkara, iaitu perkara hubungan dengan Khalik, dengan pencipta, yang disebut dalam Quran juga hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Hubungan dengan Allah itu dinamakan ibadah. Hubungan dengan sama makhluk itu adalah muamalah yang berasaskan kepentingan-kepentingan bersama, yang dinamakan maslahah. Dalam kedua-dua aspek kehidupan ini, di sana ada perintah Allah, ada aturan-aturan Allah yang diutuskan, yang disampaikan melalui perantaraan para Rasul. Itu kita semua sedia maklum. Jadi setuju ke tidak dengan ta'rifan ini? Kita mula dengan ta'rifan dulu. Sebelum kita nak tahu agama mana yang betul, agama mana yang kita patut pilih, agama mana yang kita patut tolak, kita nak kena faham dulu. Kita nak kena bersetuju dulu. Agama ini bendanya. Yang aku maksudkan dengan agama ini, yakni kepatuhan kepada perintah Allah. Perintah Allah yang kita tahu daripada mana? Kita tahu daripada Rasul. Tentang perkara apa? Tentang perkara ibadat, tentang perkara yang menyentuh muamalah sesama manusia. Itu agama. Maknanya, kalau yang bukan daripada Allah, bukan daripada Tuhan, agama itu apa? Apa yang dibuat oleh manusia, yang mereka setuju sama mereka, itu bukan agama. Kita agama yang kita nak, ia daripada Allah, daripada Tuhan yang mencipta kita sendiri. Yang kedua, melalui siapa? Melalui suruhan dia lah. Suruhan dia itu namakan Rasul. Baik. Seterusnya kata An-Nabhani, fafrud nafsaka, maka kamu andaikan dirimu, ayyuhal aqilul basir, wahai orang yang berakal lagi bijaksana. Ini semua perbincangan ini tidak akan memberi apa-apa arti melainkan kepada orang yang berakal sahaja. Orang yang nak berfikir, orang yang mencari-cari. Kalau orang tu memang sudah menutup akal fikirannya,
tak ada guna pun untuk kita berbincang. Jangan kita nak paksa orang berbincang dengan kita. Kita hanya berbicara dengan orang yang mahu berbicara. Yang orang yang boleh kita bawa berbincang. Orang yang boleh kita bawa berbahas. Barulah perbahasan itu mungkin boleh membuahkan hasil. Kita bukan berbicara tentang agama semata-mata untuk menjatuhkan orang lain. Itu tidak memberi apa-apa arti. Jadi kita nak kena pilih audience kita. Kita nak pilih dengan siapa kita bercakap. Orang yang nak tahu, maka orang itulah kita sampaikan dengan sebaik-baik mungkin. Jadi apa yang cuba ditunjukkan oleh An-Nabhani ini dalam risalah beliau ini adalah kaedah-kaedah yang terbaik. Cara-cara yang terbaik dalam mengadakan dialog. Dalam mengadakan perbincangan dengan orang-orang yang bukan Islam. Bagaimana nak mengajak mereka kepada agama Islam. Maka dia kata, setelah engkau faham maksud agama itu, maka cuba engkau bayangkan dirimu, hai orang yang berakal, mujarradan anil adiyani kulliha. Tidak ada apa-apa agama. Engkau bayangkan dirimu, lupakanlah agama-agama yang kau dah ada sebelum ni, lupakan dulu. Kau bayangkan dirimu tidak berpegang dengan apa-apa agama. Kalau tidak susah. Kalau tidak susah, keluar dulu. Bayangkan diri kau tak ada agama, barulah kita boleh menilai semua agama itu secara objektif. Wanzur ila kulli din wanzur ila kulli dinin minha nazara mudaqqiqin munsifin. Kemudian engkau lihat kepada setiap agama yang ada itu dengan pandangan seorang yang teliti, dengan pandangan yang teliti, dengan pandangan seorang yang insaf. Insaf apa? Insaf kedudukan dia. Insaf bahawasanya masa tidak menyebelahi dia. Insaf bahawa ini persoalan yang sangat penting. Ini persoalan yang menyentuh kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang kekal abadi. Jadi dia tak boleh nak main-main. Dia bukan pilih macam pilih ikan, pilih sayur. Ini persoalan yang kalau salah pilih, seperti yang kita dah sebutkan sebelum ini, seorang itu akan menderita selama-lamanya. Wa ta'ammal aqaida dhalika ad-dini al-muta'alliqata bil khaliqi. Kemudian engkau perhatikan. Dah tanya sangat apa nak buat. Jadi pertama, bila kita tengok agama yang banyak ni, perkara yang pertama adalah memerhatikan akidah-akidah dia. Persoalan-persoalan yang berbentuk pegangan. Apakah pegangan agama ini? Yang berkaitan dengan pencipta. Apa yang agama ini ajarkan kepada kita tentang pencipta. Ini namakan akidah. Setiap agama ada akidah, bukan agama Islam sahaja. Jadi kita nak kena cek lah, nak kena periksa lah, apa dia akidah agama-agama ini, apa dia pegangan agama-agama ini yang berkaitan dengan pencipta. Min awsafi uluhiyatihi, daripada sifat-sifat ketuhanannya. Jadi Tuhan ini macam mana? Tuhan yang diajarkan oleh agama ini macam mana? Dia ada anak, dia ada bini, dia ada apa? Dia ada tangan, dia ada kaki, dia ada berapa kepala? Kita nak kena selidiki. Wa nu'uti rububiyatihi. Samalah maksudnya, lebih kurang. Dan juga sifat-sifat ketuhanannya. Jadi dia ni buat apa? Dia ni ada berapa? Ini buat apa? Dia jaga langit, dia jaga bumi, ataupun sebahagian jaga langit, sebahagian jaga bumi, Tuhan lain jaga laut, Tuhan lain jaga darat, Tuhan lain jaga hutan. Adakah itu yang diajarkan oleh akidah setiap agama ini?
wa ahkami ibadatihi ta'ala, dan apa dia hukum hakam yang berkaitan dengan peribadatannya. Jadi kalau kita nak sembah dia, macam mana cara? Wal ahkamil muta'alliqati bil makhluqin mimma fihi al maslahati lahum min al muamalat wa ghairiha. Dan juga hukum hakam yang berkaitan dengan makhluk. Apa dia agama ini ajar tentang hubungan sesama makhluk? Bagaimana hubungan dengan ibu bapa, bagaimana hubungan dengan jiran tetangga, bagaimana hubungan dengan masyarakat. Jadi agama ni ajar macam mana? Ada tak agama ni mengajar peraturan-peraturan jual beli? Tak boleh menipu, tak boleh mencuri. Kalau nak berjual beli macam mana? Ada tak hukum hakam yang berkaitan dengan riba? Hakam bentuk jual beli yang haram, jual beli yang halal, macam mana? Makan minum pula macam mana? Adakah makanan yang halal, adakah tidak makanan yang haram, ataupun semua benda boleh? Jadi itu persoalan-persoalan yang kita nak kena periksa lah dalam setiap agama ini. Kalau betul agama, maka dia mesti ada peraturan-peraturan. Kita nak tahu apa dia perintah Allah, kerana kita ni makhluk, kita ni hamba. Jadi kita nak taat kepada perintah Allah. Jadi kita nak tahulah apa dia perintah Allah, seperti yang dianjurkan oleh agama ini. Lianna ad-dina huwa ibaratun amma dzukira. Kerana agama itu ada seperti yang kita sebut tadilah, kepatuhan. Kepatuhan kepada apa? Kepatuhan kepada perintah Allah. Oleh kerana agama itu adalah kepatuhan kepada perintah Allah, Tuhan yang menciptakan kita, maka oleh kerana kita ini hamba yang terhutang budi, maka kita nak taat kepada Allah. Kita nak patuh kepada perintah dia, kita nak jauhi larangannya. Kerana apa? Kerana kita tak nak dimurkai. Kita nak kehidupan kita diradai. Mudah-mudahan kita akan memperolehi kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti. Sebab itu penting kita memahami yang mana agama yang sebenarnya dia kendaki. Jangan silap pilih pula. Entah agama ni bukan. Entah agama ni bukan itu yang dia kendaki. Tiba-tiba kita ikut benda yang dia tak kendaki. Pastilah kita akan memperolehi kemurkaan, kerana itu bukan lagi inqiyad, bukan lagi kepatuhan. Kita dah buat benda yang salah. Benda yang dia larang kita buat. Jadi itu bukan kepatuhan, itu pendurhakaan. Wa qad a'taka Allahu aqlan tamayyaza bihi bainal hasani wal qabih. Sungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu akal. Tumayyizu bihi, dengan akal itu engkau boleh membinasakan, membezakan antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Ini sebab itu daripada awal-awal lagi perbincangan risalah ini, An-Nabhani mengajak orang yang berakal. Tak kira lah tidak beragama Islam pun, dia masih ada akal. Kita jangan lupa akal itulah punca kepada taklif. Dengan sebab ada akal, maka taklif itu terkena kepada seseorang itu. Kalau dia tak berakal, habis ceritalah, kita tak ada cerita apa, tak perlu dah cerita apa-apa kepada dia. Oleh kerana dia berakal, maka taklif agama Islam itu terkena kepadanya. Sebab itu kesalahan yang terbesar itu adalah kesalahan yang bersifat akal. Macam mana? Kesalahan tidak menggunakan akal. Tuhan dah bagi akal, tak gunakan akal. Tuhan suruh fikir, tak nak berfikir. Itulah kesalahan yang paling besar sekali. Jadi kesalahan syirik itu juga adalah kesalahan yang dibuat oleh akal. Itu kesalahan yang Tuhan tak maafkan. Kesalahan yang Tuhan tidak maafkan. Kesalahan yang lain Tuhan maafkan. Kesalahan yang dibuat oleh tubuh badan kita tu Tuhan boleh maafkan.
Tapi syirik satunya dia tak maafkan. Itu kesalahan dalam akal. Dalam fikiran kita. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita jangan pandang ringan terhadap akal. Jangan pandang ringan terhadap akal. Kerana akal itulah hakikat diri kita. Hakikat diri kita. Yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, akal. Akal. Jadi Allah Ta'ala sudah kurniakan kepada kita akal, dan dengan akal itu kita memiliki keupayaan untuk membuat perbezaan di antara yang baik dengan yang buruk. Fama ra'aitahu qabihan farfudhu albattata. Jadi yang mana-mana engkau lihat buruk, qabih, tak elok, tak sesuai, menjelekkan, maka hendaklah engkau tolak serta-merta. Tak payah duduk timbang lama-lama. Benda yang buruk terus tolak. Lianna Allah la yushri'u ad-din al-qabih. Kerana Allah Ta'ala tidak mungkin akan mensyariatkan suatu agama yang buruk. Allah Ta'ala itu maha suci, maha agung, maha tinggi. Tiba-tiba dalam syariatnya itu dia mengajarkan perkara-perkara yang tidak baik pada akalnya. Tidak menasabah pada akalnya. Maka itu bukan agama yang baik. Itu bukan agama Allah. Kerana Allah Ta'ala tidak akan mensyariatkan satu agama yang buruk, yang bertentangan dengan fitrah manusia. Wa ma ra'aitahu hasanan fazidhu tadqiqa. Tapi yang mana kau tengok baik, macam baik agama ni. Macam cantik aja ajaran dia itu. Jangan terus terima. Dia kata fazidhu tadqiqa. Maka hendaklah engkau teliti lagi. Teliti lebih mendalam lagi. Teliti secara lebih mendalam lagi. Bagaimana? Wa tawassa' fi ilmi akhbarihi wa ahwalihi. Jadi engkau tengok secara lebih meluas. Perhatikan betul-betul ilmu yang berkaitan dengan perkhabarannya. Bagaimana perkhabaran agama ini boleh sampai kepada kita? Kerana kita bukan jumpa sendiri dengan para rasul. Jadi semua agama ini sampai kepada kita melalui perkhabaran. Dan hal perkhabaran itu bagaimana sampai? Dah beribu-ribu tahun. Paling lewat pun agama Islam dalam sekitar 1400 tahun. Kalau agama-agama lain tu 2000 tahun, 3000 tahun yang dahulu, lagi lama. Jadi bila lamanya tahu saja bagaimana agama itu boleh sampai. Jadi sebab itu dia suruh kita periksa perkhabaran agama ini. Macam mana agama itu boleh sampai kepada kita. Pasal apa kita nak pastikan agama ini original. Jangan pula agama ni memang asalnya baik, tapi dah campur macam-macam. Dah campur macam-macam. Masuk tahun 100 tahun yang pertama tambah 3-4 perkara. 300 tahun lagi tambah 5-6 perkara. 1000 tahun, bayangkan berapa banyak perkara ini yang dah tambah dalam agama ni. Jadi kalau macam tu, dia dah bercampur aduk. Tak tahu mana satu perintah Allah, yang kita tak tahu mana satu ciptaan-ciptaan manusia. Yang datang daripada hawa nafsu manusia. Wa kayfiyati zuhurihi, dan bagaimana boleh terbit agama ini. Maknanya kita kena belajar sejarah. Sebab itu kalau kita lihat kepada kenyataan An-Nabhani ini, maka di situ menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari sejarah. Jadi bila kita sebut sejarah ni bukan benda yang kecil-kecil. Bila sebut belajar sejarah, kadang kita belajar sejarah di sekolahnya, sejarah apa? Sejarah kampung sebelah. Pelajaran pun sejarah yang berkisar sekitar
persoalan-persoalan yang remeh-temeh. Yang kita maksud dengan sejarah adalah perkara yang berkaitan dengan diri kita. Yang boleh membawa kita kepada mengenal diri kita ni siapa. Jadi sejarah manusia itu sendiri. Dan sebahagian daripada sejarah manusia yang terpenting adalah sejarah berkaitan dengan agama. Macam mana boleh timbul agama-agama ini? Sehingga ada apa yang ada sekarang ini. Takkan tiba-tiba aja ada. Ini sudah mengambil masa yang lama. Jadi penting untuk kita memahami sejarah terbitnya agama-agama ini. Wa awsafin nabiyyi alladhi ata bihi wa syu'uni ashabihi wa ummatihi. Dan juga sifat-sifat Nabi yang membawa agama ini. Dan juga hal keadaan sahabatnya, orang yang pertama menerima agama ini. Ini penting. Pastinya setiap Nabi dia ada sahabat. Dia ada sahabat. Maknanya generasi yang pertama yang jumpa direct dengan para Nabi, yang menerima agama ini. Jadi itu juga kita mesti kenal. Wa ummatihi. Dan juga umatnya, pengikut-pengikutnya keseluruhan. Wa naqlati dinihi hatta wasala ilaika. Dan bagaimana agama itu disampaikan. Daripada satu generasi kepada satu generasi. Sehingga sampai kepadamu. Ini adalah perkara-perkara ini jawapan yang diberikan oleh An-Nabhani. Kalau sekiranya kau nak kenal agama itu, agama yang mana yang patut engkau terima, maka inilah perkara-perkara yang mesti engkau teliti satu per satu. Yang inilah perkara-perkara yang akan kita kembangkan, yang akan kita bahaskan secara lebih teliti dalam perbincangan-perbincangan yang akan datang. Jadi oleh kerana masa sudah sampai kepada penghujungnya, saya rasa setakat ini dahulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.